Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian membahaskan berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna. Baik, jadi kita akan sambung pada membahaskan nama Allah Al-Husna, nama-nama Allah yang mencapai kemuncak dalam ketinggian sifat yang terkandung di dalamnya dan juga makna dan lafaz yang terkandung di dalamnya. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, pertama kita lihat makna lughawi dari sudut bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan makna Rahman? Kerana kedua-dua nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim ianya mengandungi ataupun kita kata mengandungi makna sifat ataupun kita kata mengandungi sifat rahmat, rahmah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan rahmat? Ar-Rahmah. Kerana nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua-dua nama ini mengandungi makna Ar-Rahmah. Di dalam bahasa Arab, Ar-Rahmah merujuk kepada Ar-Riqqah wa Ta'atuf, iaitulah belas kasihan dan simpati, kelembutan ataupun belas kasihan dan rasa simpati. Belas kasihan, kelembutan dan rasa simpati. Itu yang bila dimaksudkan dengan rahmat ataupun ar-rahmah. Baik. Adapun nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua-duanya adalah isman, dua adalah nama mushtaqan, yakni dua nama yang dibentuk daripada makna ar-rahmah. Iaitulah apa? Merujuk kepada makna rahmah ala wajhil mubalaghah. Maksudnya bila disebut ar-Rahman Ar-Rahim, ianya merujuk kepada makna rahmat ala wajhil mubalaghah, maksudnya yang mengandungi makna yang melampau. Maksudnya makna yang kita kata makna yang mencapai tahap yang kita kata yang tertinggi dan juga yang kita kata infinity, mubalaghah, yang kita kata tidak ada perkara yang boleh melampaui hal tersebut. Menunjukkan maksudnya makna Ar-Rahman Ar-Rahim iaitulah merujuk kepada rahmat yang mencapai kemuncaknya, dan itu secara umum Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tetapi apabila dilihat dan ditinjau pada Ar-Rahman, jika dibanding bezakan dengan Ar-Rahim, maka Ar-Rahman asyaddu mubalaghah. Ar-Rahman lebih-lebih kita kata menunjukkan makna yang lebih mencapai kemuncak dan makna yang lebih banyak, kita kata lebih banyak berbanding dengan Ar-Rahim. Kalau kita lihat Rahman ini atas wazan fa'lan. Sebab itu kalau dalam bahasa Arab, fa'lan ini dia asyaddu mubalaghah min fa'il.
So kalau kita tengok dari sudut pembentukan kata, kalimah Rahman, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, maka Ar-Rahman ini dia atas wazan fa'lan. Fa'lan. Ar-Rahim atas wazan fa'il. Baik. Jadi kalau kita lihat mana satu yang lebih kuat dari sudut makna yang merujuk kepada ala wajhil mubalaghah, maksud merujuk kepada yang lebih, makna yang lebih, sudah tentulah Ar-Rahman. Ar-Rahman kerana dia di atas wazan fa'lan. Sama macam kita kata dalam bahasa Arab disebut nadimun dengan nadman. Nadimun dengan nadman. Nadim daripada nadima, maksudnya penyesalan. Nadim sangat menyesal. Nadman sangat-sangat menyesal, atas wazan fa'lan. Baik. Dan kalau kita lihat perbezaan ataupun penjelasan ini, kalau kita nak lihat lebih panjang lebar, maka boleh dirujuk di dalam, antaranya dalam Jami'ul Bayan fi Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatul Quran oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Dan kalau kita lihat Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah juga menukilkan ittifaq, yakni ijma', kesepakatan akan perbezaan antara nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lebih membawa makna lebih berbanding dengan Ar-Rahim, maksudnya lebih rahmat. Maksudnya kalau kita akan lihat nanti apa maksud, apa makna yang dimaksudkan dengan apabila kedua nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini ada perbezaan. Baik. Jadi itu secara umum dari sudut bahasa. Baik. Kemudian kita nak kongsikan kesepakatan dari sudut nama Ar-Rahman ini dari sudut bahasa Arabnya. Adakah ianya berasal dari bahasa Arab? Maka sepakat para ulama, bahkan majoriti ulama telah bersepakat bahawasanya nama Ar-Rahman adalah, lafaznya adalah datang daripada bahasa Arab. Arabiyun lafduhu, Arabi. Baik. Antaranya apa yang telah disebutkan oleh Ibnul Hisar setelah dia membawakan hadis qudsi, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Anar-Rahman, hadis qudsi, ini Allah Taala berfirman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anar-Rahman qala Allah Anar-Rahman khalaqtur rahim atau khalaqtur rahima atau rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Ar-Rahman dan aku telah mencipta Ar-Rahim. Aku telah mencipta Rahim, Ar-Rahim, dan wa syaqaqtu laha isman min ismi. Ar-Rahim di sini maksudnya merujuk kepada rahim wanita, dan juga merujuk kepada apa yang menjadi tuntutan kepada rahim wanita, iaitu apa yang disebut sebagai silaturahim, untuk menghubungkan hubungan rahim, hubungan ar-rahim, yakni hubungan kasih sayang, hubungan kita kata belas kasihan, kelembutan, belas kasihan, kasih sayang tadi. Maka Allah Taala kata khalaqtur rahim, khalaqtur rahima, aku telah mencipta ar-rahima, wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku telah membentuk daripada untuknya nama daripada namaku. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan Allah Ar-Rahman dan dia mencipta Ar-Rahim. Dia mencipta sifat belas kasihan, kita kata belas kasihan, kelembutan, simpati, rasa simpati yang ada pada makhluk. So Allah Ta'ala yang mencipta semua sifat-sifat rahmat, belas kasihan, simpati, kasih sayang yang ada pada setiap makhluk. Jadi Allah kata aku yang mencipta. Dan dia Allah Ta'ala sebut aku Ar-Rahman. Aku Ar-Rahman, iaitulah aku yang mempunyai rahmat yang banyak, yang luas, yang melimpah-limpah. Kemudian kata Ibnu Al-Hisar, dia kata faqad dalla hadha al-hadith as-sahih ala al-ishtiqaq fala ma'na lil mukhalafati washiqaq. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan, hadis yang sahih ini menunjukkan makna yang telah dibentuk ataupun yang terbentuk dari nama Allah Ar-Rahman. Maka tidak ada lagi perselisihan ataupun pertentangan di dalam membuktikan bahawasanya nama Allah Ar-Rahman
adalah nama yang kita kata mushtaq. Mushtaq maksudnya dibentuk, dibentuk dan juga boleh dibentuk daripadanya, maksudnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sebutkan, antaranya Allah Taala ciptakan Ar-Rahim. Allah Taala ciptakan Ar-Rahim, maksudnya dia adalah mushtaq daripada sifat Allah yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman. Sebab berdasarkan hadis tersebut dengan jelas Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala kata wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku telah membentuk untuknya nama daripada namaku. So nama Allah Ar-Rahman, nama Allah, dan Allah dengan sifat rahmat yang terkandung di dalam namanya, dia mencipta Ar-Rahim, Ar-Rahimah ataupun Ar-Rahimah. Kita kata Ar-Rahim ni maksudnya apa tadi? Sifat belas kasihan, simpati, kelembutan, kasih sayang, rahmat lah, kita kata rahmat, maksud rahmat. Baik, tetapi di sana ada satu pendapat ulama. Ini antara yang menarik untuk kita kongsikan. Ada satu pendapat ulama, di sana ada pendapat ulama yang berbeza sedikit dengan pendapat yang kita katakan yang mushtaq itu sepakat. Maksudnya maksudnya nama Ar-Rahman itu dibentuk daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata dia kata syaqaqtu laha isman min ismi, khalaqtu Ar-Rahimah, maksudnya aku mencipta Ar-Rahim dan aku telah membentuk untuknya, untuk Ar-Rahim itu daripada nama aku. Maksudnya Allah SWT jadikan ciptaannya itu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata antara bentuk limpahan makna sifat ataupun makna yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kita akan jelas nanti bila kita bahaskan berkenaan dengan isu Allah Subhanahu Wa Taala, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Itu kita akan bincangkan. Baik, tadi kita dah sebut tentang ulama telah bersepakat Ar-Rahman ini asalnya daripada bahasa Arab. Tetapi di sana ada pendapat ahli lughah, pendapat ulama bahasa, ulama lughah, antaranya Tha'lab. Tha'lab ini adalah guru kepada Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Kalau kita tengok Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat pada tahun 310 Hijrah, imam di dalam tafsir, imam al-mufassirin wal muhaddithin dan juga ahlul hadis, al-faqih, al-hujjah, Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Baik, kalau kita lihat beliau ada ramai guru. Antara guru beliau yang banyak yang menjadi kita kata banyak mempengaruhi taujihat dari sudut lughawi bahasa adalah Tha'lab. Tha'lab ini kalau kita lihat dia antara yang telah meneliti tafsir At-Tabari sebagai seorang guru, dan dia telah memuji tafsir At-Tabari, yakni tafsir muridnya sendiri, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Selain daripada itu, selain daripada yang telah memuji tafsir At-Tabari ini, ialah antaranya adalah Imamul A'immah Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, qarin ataupun aqran Ibn Jarir At-Tabari. Baik, ala kulli hal, Tha'lab ini salah seorang ulama dalam lughah. Baik, kita tengok Tha'lab ni nama penuh dia. Baik, Tha'lab ni Abu Abbas Ahmad ibnu Yahya ibnu Zaid ibnu Sayyar al-Baghdadi al-Shaybani al-Nahwi, ma'ruf. Tha'lab ni dia lahir dalam 200 Hijrah, wafat dalam tahun 291 Hijrah. Dia antara imam al-Kufiyin, yani dalam mazhab lughah, mazhab nahwu, dia adalah imam dalam golongan dalam mazhab Kufiyin, dalam nahwu lah, kita kata. Dan dia antara guru kepada Imam kalau kita lihat Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Baik, kalau kita lihat apa kata beliau mengatakan Ar-Rahman ini antara yang unik lah pendapat beliau, adalah asalnya daripada Ibrani.
innahu ibrani al-asl wa kana rahmanan bil kha al-mu'jamah. Baik, ini beliau sentuh di dalam ataupun dinukilkan dari oleh al-Imam Ibn al-Athir di dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadith wal Athar, dan juga Ibn al-Manzur di dalam Lisanul Arab. Beliau mengatakan Rahman asalnya daripada Ibrani. Ibrani maksud merujuk kepada Hebrew, bahasa yang diturunkan Taurat. Asalnya disebut Rahmanan, al-kha al-mu'jamah, Rahmanan, kha. Jadi itu pendapat Imam Tha'lab, pendapat Imam Tha'lab. Tetapi kalau kita tengok apa kesan daripada pendapat Tha'lab ni, kesannya telah maksudnya dia pendapat ini menatijahkan pendapat yang menjadi perbahasan dan perbahasan yang panjang lah di kalangan ulama lughah dan juga ulama syariah secara umumnya, iaitulah apa? Iaitulah apa? Adakah ada di dalam Al-Quran ini bahasa selain Arab, kemudian yang diarabkan, al-mu'arrab. Sebab itu majoriti ulama, antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ibn Jarir At-Tabari sendiri, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam, Al-Qadi Abu Bakr Ibn Faris, mereka berpendapat bahawasanya tidak berlaku, maksudnya pengaraban bahasa selain Arab dalam Al-Quran. Tidak berlaku apa kata wuqu'ul mu'arrab fil Quran. Tidak ada satu kalimah pun di dalam Al-Quran yang diambil dari bahasa selain Arab. Maksudnya kesemuanya adalah Arab. Tak ada mu'arrab, tidak ada kalimah yang diarabkan. Tetapi kalau kita lihat dalil mereka sangat banyak lah, dan ini yang paling jelas lah, pendapat yang paling jelas. Antaranya Allah Ta'ala sebut Qur'anan Arabiyan dalam surah Yusuf kan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. So Allah Ta'ala sebut dengan jelas maksudnya Al-Quran ini adalah Arab, bahasa Arab. Baik, sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah antara ulama yang paling keras menentang pendapat yang mengatakan ada di dalam Al-Quran kalimah selain bahasa Arab yang diarabkan. Sebab itu kalau kita tengok pendapat Tha'lab tadi menjadi polemik lah bila apa dikatakan adanya perkataan yang bukan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Sedangkan itu diingkari oleh majoriti ulama, antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ibn Jarir At-Tabari sendiri. Tetapi Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia telah menghimpunkan kedua pendapat tadi. Dia mengatakan maksudnya di sini tidak berlaku bahasa selain Arab yang diarabkan, kerana dalam Al-Quran kesemuanya bahasa Arab, termasuklah Rahman tadi, Ar-Rahman. Tetapi kenapa ada bahasa lain yang ada persamaan? So di situ sebenarnya berlaku asimilasi bahasa, ataupun kita kata berlaku, kita kata apa, asimilasi bahasa. Maksudnya apa? Adanya lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah yang berkongsi pada bahasa lain, yang berkongsi pada bahasa lain yang ada dalam bahasa Arab. Contohnya macam Rahman dengan Rahman. Macam itu kita kata antara taujih ataupun antara alasan sebahagian ulama lagi yang membenarkan dua pendapat tadi. Maksudnya mereka sepakat semua dalam Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Itu sepakat. Tetapi yang menjadi khilaf, adakah ada di dalam Al-Quran ini yang bahasa asing kemudian yang diarabkan? Baik. Sebahagian ulama antaranya Tha'lab tadi, dia kata ada. Sebahagian ulama lagi kata tak ada. Imam Syafi'i antara yang keras. Ibn Jarir At-Tabari pun antara yang tak setuju. Tetapi Ibn Jarir At-Tabari dia menghimpunkan. Dia kata tidak ada bahasa asing yang diarabkan di dalam Al-Quran. Semuanya Arab, asalnya adalah Arab. Maksud asalnya adalah Arab, apa yang kita boleh faham? Maksudnya semua yang ada di dalam Al-Quran kesemuanya difahami, dituturkan oleh orang Arab.
Maksudnya tidak ada satu pun kalimah yang ada di dalam Al-Quran yang tidak diketahui, yang tidak kita kata kita kata yang tak ada satu pun dalam Al-Quran ini kalimah yang orang Arab tak faham maknanya, melainkan pasti akan ada wajah. Maksudnya pasti akan ada orang Arab yang faham. Menunjukkan Al-Quran kesemuanya bahasa Arab. Cuma ada tak berlaku Arabisasi tadi ataupun mu'arrabah, kalimah yang diarabkan? Jawapannya tidak. Tetapi yang berlaku adalah kalimah al-mushtarakah. Maksudnya kalimah itu, perkataan itu berkongsi dengan bahasa asing, bahasa lain. Contoh macam bahasa Habsyah, bahasa Nabati, bahasa Ibrani, Hebrew. Sebab itulah Tha'lab tadi berpendapat Rahman daripada Rahman dalam bahasa Ibrani. Maksudnya dia berkongsi. Macam kita kata, macam selalu kita buat contoh yang mudah lah, berkongsinya bahasa dalam contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Contoh, ada beberapa banyak kalimah yang berkongsi makna. Ada juga kalimah yang berbeza tetapi menggunakan lafaz yang sama. So menunjukkan berlakunya kita kata perkongsian bahasa yang berkongsinya pada lafaz yang sama tetapi membawa makna yang boleh jadi makna yang sama atau makna yang berbeza. Tetapi dalam konteks Ar-Rahman tadi, Tha'lab berpendapat Rahman daripada, ianya juga berasal daripada kalimah Ibrani Rahman dengan kha, merujuk kepada makna yang sama. Tetapi ala kulli hal, orang Arab sudah tahu makna Rahman. Dalilnya apa? Kalau kita tengok contohnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan. Sini ada kita kata ada isu dekat sini. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka, apabila diperintahkan kepada mereka, yakni kaum musyrikin Quraisy, usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman. Qalu wa man rahman. Lalu orang musyrikin bertanya, wa man rahman, siapa itu Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna. Siapakah Ar-Rahman yang engkau perintahkan kami untuk sujud kepadanya? Wazadahum nufura. Bertambahlah kepada mereka orang musyrikin, iaitulah apa? Nufura, mereka melarikan diri, menentang dan juga tidak berpaling dan juga tidak sujud kepada Allah Ar-Rahman. Baik. Jadi zahir ayat ini menunjukkan seakan-akan orang musyrikin tak tahu apa itu Ar-Rahman. Zahir ayat nampak macam orang musyrikin tak tahu apa itu Ar-Rahman. Sebenarnya kalau kita lihat pengingkaran mereka, kenapa alasan mereka yang kata musyrikin tidak faham apa itu Ar-Rahman? Kerana dalam ayat dalam surah Al-Furqan ni dalil mereka. Mereka kata wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. So orang musyrikin bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak mereka supaya sujud kepada Ar-Rahman, mereka jawab wa man rahman. So mereka datangkan bentuk istifham. Maksudnya apa itu Ar-Rahman? Adakah istifham di sini, persoalan yang mereka timbulkan di sini adalah berbentuk persoalan yang mereka tidak tahu, mereka tidak faham, ataupun mereka tidak pernah dengar apa itu Ar-Rahman, ataupun dalam konteks bahasa Arab tadi mereka tak faham apa maksud Ar-Rahman? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab jawapannya kita akan lihat dalam ayat yang lain. Dalam kalau kita tengok dalam surah Az-Zukhruf ayat 20, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Wa qalu di sini perkataan musyrikin.
Mereka kata apa? Lau syaa ar-Rahmanu, kalau Ar-Rahman berkehendak, ma'abadnahum, kami takkan sembahnya. Ma'abadnahum. Maksudnya apa? Orang musyrikin, mereka tahu Ar-Rahman ini Allah, dan mereka faham apa maksud Ar-Rahman. So ayat dalam surah Al-Furqan ayat 60, kita kena faham dengan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 20. So ayat dalam surah Al-Furqan ayat 60 yang menampakkan, yang menzahirkan seakan-akan orang musyrikin tak tahu siapa itu Ar-Rahman, sebenarnya dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 20. Maksudnya orang-orang musyrikin Arab, mereka dah tahu apa itu Ar-Rahman. Sebab itu mereka kata waqalu law syaa Ar-Rahman. So mereka sebut Ar-Rahman. Mereka kata kalau dikehendaki oleh Ar-Rahman. Baik. Dan kalau kita lihat dalil yang lain juga, antaranya apa yang dinukilkan dari syair-syair Arab Jahiliyah. Maksudnya orang Arab Jahiliyah, mereka dah tahu apa itu Ar-Rahman, dan mereka telah menggunakan perkataan Ar-Rahman untuk merujuk kepada apa? Allah. Sebab itu antaranya adalah perkataan Salamah ibn Jundub At-Tahawi. Dia kata, "Ajiltum alaina idh ajjalna alaikum wa ma yasha'ur rahmanu wa ma yasha'ur rahman." So ini antara syair Arab Jahiliyah yang membuktikan bahawasanya Ar-Rahman adalah apa? Adalah nama dan juga makna yang telah difahami oleh orang Arab. Oleh orang Arab. Adapun pengingkaran musyrikin Quraisy ketika Yaumul Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah, iaitulah ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amirul Mukminin Ali. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu untuk menulis perjanjian. Nabi SAW kata ke Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail, lalu kata Suhail bin Amr, dia kata apa? "Amma ar-Rahman, fallahi ma adri ma hiya, walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktub." So nampak di sini. Ataupun hadis ini kalau kita tengok dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi Nabi SAW perintahkan Ali supaya tulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail bin Amr dikata Amma ar-Rahman, sebab bismillah tu kan ada Rahman kan, ada nama Allah Ar-Rahman. Kemudian Suhail kata apa? Amma ar-Rahman, adapun Ar-Rahman, fa wallahi ma adri ma hiya. Demi Allah aku tak tahu apa dia Ar-Rahman tu. So di sini hadis ni muskil. Seakan-akan macam dia tak tahu. Kan, sebab dia kata fa wallahi ma adri. Demi Allah aku tak tahu. Ma hiya. Walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktub. Akan tapi tulis bismika Allahumma, jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun hadis ini maksudnya pengingkaran yang berlaku daripada Suhail bin Amr ini bukanlah pengingkaran kerana kejahilan, kerana dia tak faham maksud Ar-Rahman. Kerana buktinya tadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 20, orang musyrikin mereka gunakan Ar-Rahman. Mereka gunakan nama Ar-Rahman. Law syaa Ar-Rahman, wa qalu law syaa Ar-Rahman, ma abadnahum. So di situ menunjukkan apa? Dia bukan tak tahu, bukan dia tak faham, tetapi kerana pengingkaran yang berbentuk juhud. Kerana kita kata apa? Kerana ingkaru juhud wa inad wa ta'annud. Maksudnya dia ingkar tu kerana dia nak mengingkari apa yang tuntutan. Apabila Nabi SAW tulis Ar-Rahman itu, dia nak ingkari apa? Dia bukan mengingkari makna, ataupun bukan mengingkari bahawasanya kononnya dia tak faham. Dia faham, kerana orang Arab menggunakan Ar-Rahman, gunakan nama Allah Ar-Rahman ni dari dulu lagi, sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan lagi. Buktinya tadi kita dah sebut syair Salamah ibn Jundub At-Tahawi, ajiltum alaina id ajjalna alaikum wa ma yasha'ur rahman. Disebut Rahman kan. So jadi dekat situ kalau kita lihat menunjukkan bahawasanya Ar-Rahman ini adalah apa? Adalah asalnya adalah dari bahasa Arab. Bila kita kata asal dari bahasa Arab, kita kena faham maksudnya orang Arab menggunakan nama Ar-Rahman. Maksudnya kita kata mereka tak jadi masalah bila sebut Ar-Rahman ni. Tak kita kata macam satu kalimah macam tak faham langsung ke, ataupun mereka terkedu ke, tak faham ke. Tak, mereka faham.
So dalilnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 20. Adapun dalam surah Al-Furqan ayat 60 dan juga hadis riwayat Al-Bukhari tentang pengingkaran Suhail bin Amr ketika Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu supaya menulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia tak mau, dia kata Ar-Rahman aku tak tahu, maka itu bukan maksudnya dia tak tahu kerana dia tak faham apa makna Ar-Rahman, tetapi maksudnya dia mengingkari. Maksudnya dia sombong dan dia ingkar, dia tak nak. Dia nak supaya ditulis dengan Bismikallahumma. Bismikallahumma sebagaimana yang menjadi kebiasaan orang musyrikin. Baik. Sebab itu kalau kita tengok kenapa menjadi isu ni kenapa berlaku, kerana kita sebut tadi, kerana salah faham tentang ayat dalam surah Al-Furqan ayat 60 tadi. So itu penting, kita kena faham Al-Quran dengan Al-Quran. So Al-Quran menafsirkan Al-Quran. So surah Az-Zukhruf ayat 60 yang membawa kefahaman seakan-akan orang Arab tak tahu Ar-Rahman itu apa, dijelaskan di dalam surah apa? Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 20. Iaitulah orang Arab mengetahui Ar-Rahman dan mereka faham apa maksud Ar-Rahman. Mereka menggunakan perkataan ataupun nama Ar-Rahman itu untuk merujuk kepada Allah, sebagaimana yang kita sebutkan syair yang dinukilkan dari Salamah Ibn Jundub At-Tahawi, iaitulah apa? Ajiltum alaina idh ajjalna alaikum wama yasha'ur rahman. Baik. Jadi perbahasan ni panjang lah. Kalau kita tengok Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia jawab panjang. Dia jawab panjang dalam tafsir dia berkenaan dengan nama Ar-Rahman ini. Sebab itu dia kata wa qad za'ama ahlul ghaba, atau Ibn Jarir At-Tabari dia hentam tu. Dia kata wa qad za'ama ahlul ghaba anna al-arab kana la ta'rifur rahman. Wa bayyana anna dhalika kana juhulan. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir Al-Tabari dalam jilid yang pertama halaman yang ke-44. So Imam Ibn Jarir Al-Tabari dia kata apa? Waqad za'ama ahlul ghaba anna al-arab kana la ta'rifur rahman. Telah mendakwalah ahlul ghaba ni orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh maksudnya orang yang tak faham bahasa Arab. Orang yang tak, ahlul ghaba di sini orang yang tak pernah tahu tentang syair-syair Arab jahiliah. Itu merujuk orang yang tak faham Al-Quran, orang yang tak faham sunnah. Orang yang tak faham Al-Quran maksudnya dia hanya faham satu ayat tadi. Kemudian dia tak faham, dia tak tengok pula ayat yang lain. Itu maksud Ibn Jarir At-Tabari ahlul ghaba. Mereka mendakwa orang Arab tak tahu apa itu Ar-Rahman. Sebab dia faham lebih pada ayat surah Al-Furqan ayat 60 tadi saja. Dia tak tengok pada surah Az-Zukhruf ayat 20. Az-Zukhruf ayat 20 orang Arab faham. Orang Arab menggunakan Ar-Rahman kan. Wa qalu law syaa Ar-Rahman ma abadnahum. Baik. Jadi itu kalau kita tengok perbahasan yang panjang. Baik. Kemudian kita nak lihat dua nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini disebutkan di dalam Al-Quran lebih kurang dalam kalau kita tengok Ar-Rahman disebutkan di dalam Al-Quran lebih kurang 57 kali. Dalam Al-Quran disebutkan nama Allah Ar-Rahman lebih kurang 57 kali. Antaranya kalau kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Kemudian dalam surah Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Illa atir rahmani abda. Dalam surah Maryam ayat 93. Dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian dalam surah Al-Mulk dalam surah Al-Furqan ayat 26, Al-mulku yawma idzin al-mulku yawma idzin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. So jadi Ar-Rahman disebutkan lebih kurang 57 kali, dan itu sebahagian dari ayat yang kita sebutkan yang adanya nama Allah Ar-Rahman, penyebutan berkenaan nama Allah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran lebih kurang 114 kali. Ar-Rahman tadi 57 kali, Ar-Rahim disebutkan lebih kurang 114 kali. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, innahu huwat tawwabur rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah kan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 143, innallaha bin nasi la raufur rahim.
Kemudian dalam Al-Baqarah lagi 173, 182, 199, innallaha ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat 129, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Maidah ayat 39, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Baik, jadi itu antara ayat-ayat yang menyebutkan berkenaan dengan nama Allah Ar-Rahim. Banyak lagi lah dalam surah Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dalam surah Asy-Syu'ara disebut banyak, diulang-ulang banyak kali, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dalam surah At-Tur ayat 28, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dalam surah Al-Isra ayat 66, rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Baik, jadi itu antara ayat-ayat yang kita boleh lihat berkenaan dengan makna ataupun nama Allah Ar-Rahim. So Ar-Rahman tadi 57 kali dalam Al-Quran disebut, Ar-Rahim disebut dalam lebih kurang 114 kali. Baik, kemudian kita nak tengok apa makna yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, jadi kita dah sebut tadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini asyaddu mubalaghah, maksudnya lebih, maknanya itu lebih, maksudnya rahmatnya itu lebih berbanding dengan Ar-Rahim. Akan tetapi apa perbezaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa perbezaan antara dua nama ni? Walaupun ianya mengandungi makna yang sama, iaitulah merujuk kepada apa? Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni merujuk kepada sifat rahmat yang ada pada zat Allah, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa perbezaannya? Baik, kemudian kalau kita lihat perbezaan dia, yang pertama, nama Ar-Rahman maksudnya Dzur Rahmah Asy-Syamilah li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Ar-Rahman maksudnya Allah Ta'ala adalah pemilik rahmat yang luas, syamilah, yang luas, yang kita kata yang meliputi seluruh makhluk di dunia, dan untuk orang beriman di akhirat secara khusus. Itu maksud Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Allah yang memiliki sifat rahmat. Apa maksud sifat rahmat? Sifat belas kasihan, sifat belas kasihan, kasih sayang, kelembutan, yang apa, yang meliputi seluruh makhluknya, jami'il makhluk, jami'il khalaiq di dunia, dan untuk orang beriman di akhirat. Rahman, rahmatnya itu meliputi seluruh makhluk di dunia dan juga untuk orang beriman di akhirat. Baik, Ar-Rahim pula Dzur Rahmah lil mu'minin yaumal qiyamah. Kat situ kalau kita tengok Ar-Rahman ni, Ar-Rahman ianya meliputi seluruh makhluk di dunia, sama ada kafir ataupun mukmin, sama ada muslim ataupun kafir, Islam ataupun bukan Islam, dan untuk orang mukmin di akhirat. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim ianya adalah merujuk kepada rahmat Allah yang khusus untuk orang beriman pada hari kiamat kelak. Sebab tu kalau kita lihat apa dalil yang menjadi sandaran ataupun asas untuk menyatakan akan wujudnya perbezaan antara makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Baik, antaranya adalah apa? Dalam surah Al-Furqan ayat 59, Allah, dan surah Taha ayat 5, Allah Ta'ala sebut thumma stawa 'alal 'arsyir rahman. So Allah Ta'ala kata kemudian Allah ni Ar-Rahman dia beristiwa di atas arasy. Kemudian dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Maka Allah menyebutkan sifat istiwa, sifat Allah Ta'ala tinggi dan meninggi di atas arasy, dengan Allah menggunakan nama Ar-Rahman. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala
rahmatnya itu meliputi seluruh makhluknya. Termasuklah apa? Arasnya. So maksudnya aras tu kan, aras ni kan makhluk yang paling besar, paling agung. Sebab itu kita kata Dzul Arsyil Majid. Wa Rabbil Arsyil Azim, wa Rabbil Arsyil Karim, Dzul Arsyil Majid, Fa'alun lima yurid. So aras ni dia makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling besar. Al-Azim, Al-Azamah, sifatnya besar, yang paling besar. Dan aras ini adalah juga Saqfur Rahman, adalah atap bagi syurga. Maksudnya di bawah aras itu, di situlah adanya syurga. Maksudnya apa? Atap bagi ahli ataupun syurga adalah aras, yakni singgah sana Sarirul Malik, merujuk kepada Sarirul Malik, iaitulah singgah sana bagi raja, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah tak sama seperti singgah sana yang ada pada makhluk. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Baik, walillahil mathalul a'la. Baik. Jadi kalau kita lihat itu dalil yang digunakan untuk membezakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. So Allah Ta'ala sebut dia beristiwa di atas arash. Maksudnya arash itu adalah makhluk dia yang paling besar. So di bawah arash itu ada lagi makhluk yang lain, kursi, ada lagi langit-langit, kemudian malaikat-malaikat yang ada di bawahnya, kemudian adanya bumi, dan juga penduduk langit dan juga bumi dan sebagainya, menunjuk bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya meliputi segala sesuatu, meliputi seluruh makhluknya. Sebab itulah dalil menunjukkan Ar-Rahman ini lebih luas berbanding dengan Ar-Rahim. Baik, sebab itu dalil yang mereka ulama faham perbezaan ini. Apa pula dalil mereka yang untuk mengatakan bahawasanya Ar-Rahim ini khusus, Ar-Rahim khusus untuk orang beriman? Antaranya adalah apa? Surah Al-Ahzab ayat 43. Allah kata apa? Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Ta'ala terhadap orang-orang beriman ni rahimah, sangat maha merahmati, sangat mengasihi. Allah mengasihi dan merahmati orang-orang beriman. So Allah gunakan dengan rahimah. Maka di sini Allah mengkhususkan untuk orang beriman dengan Ar-Rahim. Tetapi ada kemusykilan. Bagaimana dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 143? Allah kata innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia la raufur rahim, benar-benar rauf, yakni maha, kita kata apa, maha mengasihi, maha menyayangi, rahimun. So Allah sebut rahimun, yakni merujuk kepada an-nas, innallaha bin nasi la raufur rahim. So di sini kalau kita lihat seakan-akan tak ada perbezaan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga rahimnya itu kepada manusia. Baik, di situ kalau kita tengok itu ada perbahasan di kalangan ulama lah. Maksudnya kat sini kalau kita pegang pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 143, maksudnya tak ada perbezaan antara Rahman dengan Ar-Rahim. Allah juga gunakan Rahim ini merujuk kepada semua manusia. Baik, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Baik, kita akan nampak nanti perbezaan nanti akan ada bukan setakat dari sudut perbezaan terhadap rahmat yang dilimpahkan kepada siapa, tetapi dilihat juga pada dari sudut apa, sifat itu merujuk kepada sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sebab itu kalau kita lihat pendapat yang kedua dalam membezakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman mereka mengatakan dalun ala sifatun atau dallu ala sifatin zatiyah, merujuk kepada sifat zatiyah. Maksud sifat zatiyah apa? Sifat yang la yanfaqu anillah, sifat yang takkan berpisah daripada Allah. So itu Ar-Rahman. Ar-Rahman merujuk kepada sifat zatiyah yang takkan berpisah daripada Allah. Adapun Ar-Rahim merujuk kepada sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. So itu kalau kita tengok perbezaan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'i'ul Fawaid. Dia kata apa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kata, Inna Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanah, wal-Rahim dalun ala ta'alluquha atau ta'alluqiha bil marhum, fakana al-awwal lil wasfi wal-thani lil fi'li.
Ar-Rahman merujuk kepada sifat qa'imatun bihi, maksudnya sifat zatiyah, sifat Allah yang tidak berpisah dari Allah. Ar-Rahim merujuk kepada sifat yang berkait dengan marhum, apa yang Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada mereka yang dirahmati di kalangan makhluknya. Maka Ar-Rahman merujuk kepada wasfun, sifat, dan Ar-Rahim merujuk kepada fi'il, perbuatan. So itu antara kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sebab itu kalau kita lihat ini yang difahami oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kalau kita lihat, ini sebenarnya yang menjadi perbezaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu sahaja. Maksudnya kita faham mudah. Ar-Rahman berkait dengan zat Allah. Ar-Rahim maksudnya sifat fi'il, iaitulah apa? Fi'liyah, sifat fi'liyah, maksudnya ianya berkait dengan apa? Al-marhum. Al-marhum maksudnya mereka yang dirahmati, yang sampai rahmat Allah kepada mereka. So maksudnya dia ada makna yang lebih, makna yang lebih. Baik, tetapi tidak menafikan Ar-Rahman itu dari sudut bahasa tadi, ia meliputi seluruh makhluk, seluruh makhluk. Rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluk. Baik. Dan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman termasuk dari nama-nama Allah yang tidak boleh dijadikan penamaan terhadap makhluk dengan nama Ar-Rahman. Maksudnya apa? Nama Ar-Rahman, Allah Ta'ala tak pernah menamakan makhluknya dengan Ar-Rahman. Tidak ada penamaan terhadap makhluk, sama ada penamaan itu merujuk kepada sifat ataupun nama itu sendiri. Tidak ada satu pun makhluk yang Allah namakan dengan Ar-Rahman. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak dinamakan Ar-Rahman. Jadi sebagaimana kalau kita tengok, kita dah bincang sebelum ni nama Allah, kan? Allah juga adalah nama yang khusus. So tak boleh kita menamakan anak kita dengan nama Allah. Allah tak boleh, kan? Ar-Rahman pun sama. Ar-Rahman pun tak boleh. Kita namakan nama anak kita Ar-Rahman. Tak boleh. Haram hukumnya, kerana ianya khusus nama Allah. Kalau kita nak letak dengan ta'bid, Abdur Rahman, Abdur Rahman, Abdullah. Itu yang telah ditakrirkan oleh para ulama dan telah sepakat para ulama. Baik, sebab itu kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 110, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. So Allah Ta'ala sebut apa? Allah dengan Ar-Rahman. Katakan apa yang kamu serukan. Serulah apa? Allah. Serulah nama Allah, ataupun kamu serulah nama Ar-Rahman. Mana-mana satu nama yang kamu seru, maka bagi Allah itu Asmaul Husna. So maksudnya Allah Ta'ala samakan Allah dengan Ar-Rahman ni, maksudnya dia adalah nama yang khusus. Baik, sebab itu kalau kita tengok tidak ada nama yang berkongsi dengan maksudnya makhluk yang berkongsi nama dengan nama Allah dengan Ar-Rahman. Baik. Sebab itu ini disebutkan antaranya oleh siapa? Oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata Ar-Rahman, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya dengan sanadnya, ataupun yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dengan sanadnya daripada Ibn Abi Hatim sampailah Sa'id bin Yahya, Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia meriwayatkan daripada Zaid bin Hubab, kemudian dari Abu Al-Ashhab, kemudian dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia kata apa? Ar-Rahmanu ismun la yastati'u an-nas an yantahiluhu tusamma bihi tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman adalah nama yang tak boleh mana-mana manusia yang mengambil nama itu untuk dinamakan dengan namanya. Maksudnya, ini antara apa yang dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahawasanya tak boleh menamakan apa-apa sahaja nama dengan nama Ar-Rahman. Baik, jadi di sini ada isu. Contoh, penamaan, kalau nama anak orang tak boleh Ar-Rahman, kan? Orang letak Abdul Rahman, Fadlur Rahman ke, tak menjadi masalah sebab dia ada nisbah, kan? Dia ada nisbah. Tetapi kalau kita lihat penamaan masjid, contoh Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman, boleh tak kita menamakan masjid itu dengan Masjid Ar-Rahman?
Ini ada perbahasan lah. Ada perbahasan di kalangan ulama. Kalau kita kata apa, nama, kalau kita katakan tadi nama orang, tak boleh kita bagi nama Ar-Rahman saja kan, kena letak Abdul Rahman ataupun Fadlur Rahman ke, kelebihan atau kurniaan Allah Ar-Rahman kan. Boleh tak kita letak nama tempat Ar-Rahman misalnya, atau nama tempat ataupun nama masjid, Masjid Ar-Rahman, ataupun kampung Ar-Rahman, boleh tak? Satu, kalau kita lihat tak boleh sebenarnya mengitlakkan Ar-Rahman ini, nama Ar-Rahman ini kepada makhluk. Tak boleh. Sama ada kepada syakhsun, kepada individu, manusia, tempat, ataupun tak kira lah tempat ke masjid pun tak boleh. So tak boleh Masjid Ar-Rahman. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Sebab itu kata Al-Azhari, la yajuzu an yuqar Rahman illa lillah azza wa jalla. وفعلان من أبنية ما يبالغ في وصفه فالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء فلا يجوز أن يقال رحمن لغير الله. So ini disebutkan oleh Al-Azhari, ulama lughah. Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman ni memang dia special untuk Allah, dia khusus untuk Allah. So kita tak boleh bagi nama anak kita Ar-Rahman, itu confirm lah. Memang orang tahulah. Tak boleh juga bagi nama tempat. Contoh kita katakan saya nak letak kampung Rahman, tak boleh. Even panggil nama orang Rahman pun tak boleh. Walaupun nama dia Abdul Rahman, kadang-kadang setengah orang dia malas kan, dia nak sebut Abdul tu dia malas, dia panggil Rahman. Kalau panggil Man saja tak ada masalah, tapi Rahman, dia panggil Rahman, woi Rahman, tak boleh. Mesti kena panggil Abdul Rahman, Abdul Rahman, ataupun nama dia Fadlur Rahman, panggil Fadlur Rahman lengkap, kerana dia akan membawa kepada makna yang merujuk kepada makna nama Allah Ar-Rahman tadi. Sebab itu kalau kita lihat, sama juga macam kita sebut tadi, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan sebagainya, kita kata apa, tak boleh menamakan nama makhluk dengan Rahman. Tetapi sebahagian ulama, kalau kita tengok, ada yang membolehkan, ada yang mengharuskan menamakan tempat dengan Rahman, macam Masjid Rahman, Masjid Ar-Rahman. Sebab mereka kata dia adalah apa? Idhafah, dia adalah sandaran. Sama macam kampung Rahman. Kan dia tak berlaku kita kata Rahman itu merujuk kepada Allah Ar-Rahman, tetapi sebahagian ulama kata al-aula tarkuhu, yang lebih selamat, lebih baik tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Maksudnya cari nama lain lah, Baik. Jadi kalau kita lihat fatwa Lajnah Daimah, antaranya fatwa Lajnah Daimah disebutkan tasmiyatul masjid bismi min asma'illah subhanahu wa ta'ala mithlu Masjidul Rahman, Masjidul Quddus, Masjidus Salam. Wa ma'lumu anna Allah subhanahu qala wa qawluhu wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص. فالتسمية مسجد باسم من أسمائه ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث لم يكن عليه من مضى فالأولى تركه. So fatwa Lajnah Daimah, dia kata menamakan masjid dengan nama-nama Allah ni, dia adalah perkara yang baharu, muhdath. So Nabi SAW tak pernah namakan masjid dengan nama Allah. So banyak di dalam sejarah Islam masjid, ada Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Bani Salamah, Masjidil Haram. Masjid Haram memang kata Masjidullah kan, Baitullah, memang rumah Allah makruh lah. Tapi ni masjid di Madinah, Masjid Nabawi kan, Masjid Quba, Masjid Bani Salimah atau Bani Salamah, dan masjid-masjid yang ada pada zaman Nabi SAW, tidak diketahui Nabi SAW menamakan dengan nama Allah. Sebab itu adalah lebih aula adalah kita meninggalkan penamaan masjid dengan menamakan dengan nama Allah. Lebih baik kita letak nama-nama yang simple yang makruf, ataupun yang kita kata tidak ada syubhat, iaitulah sehingga menatijahkan salah faham ataupun kekeliruan. Baik, walaupun sebahagian ulama mengatakan itu adalah hukumnya adalah jaiz, harus, tetapi yang lebih selamat kita tinggalkan. Baik, jadi itu antara kita kata
isu yang berlaku, iaitulah berkenaan dengan penamaan Ar-Rahman kepada makhluk. Sepakat ulama kata tak boleh menamakan kepada makhluk, tetapi ada perbezaan pendapat pada menamakan tempat. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih aula, lebih utama adalah meninggalkan menamakan masjid ataupun tempat kita dengan nama Ar-Rahman, kerana ianya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau kita tengok Ar-Rahim, Ar-Rahman tadi sepakat semua tak boleh, makhluk tak boleh. Adapun Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ar-Rahim, dengan sifat rahim. Antaranya dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah Taala kata apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. So Allah Taala sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Ialah harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur rahim ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahim. Rahim. Dia adalah apa? Dia mengasihani, dia mempunyai sifat rahmat. Sifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Dan dikatakan rajulun rahimun. Dikatakan seorang lelaki itu rahim. Dia seorang yang merahmati, dia seorang yang mengasihani, dia seorang yang mempunyai belas kasihan. Baik, dia mempunyai belas kasihan, rahmat, kasih sayang. Tidak dikatakan rajulun rahman, tidak dikatakan seorang lelaki itu rahman, tetapi dikatakan rahim. So ini disebutkan di dalam dalilnya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengitlaqkan ataupun menamakan Nabi dan menyifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimun, raufun rahimun. So Allah Ta'ala tak sifatkan Nabi Muhammad dengan rahman, tetapi Allah Ta'ala sifatkan dengan rahim, menunjukkan bahawasanya rahim dikongsi dengan makhluk. So boleh tak kita bagi nama anak Rahim? Boleh. Tapi dengan yang sebaiknya Abdul Rahim. Abdul Rahim. Tapi kalau letak Rahimah kan, contohnya macam perempuan Rahimah, boleh tak? Boleh. Tak menjadi masalah. Macam lelaki Rahim. Tak letak Abdul Rahim pun, letak Rahim. Tapi tak boleh Ar-Rahim, tak boleh. Rahim saja boleh. Rahim misalnya. Tapi Ar-Rahim tak boleh. Ar-Rahim tak boleh sebab dia ta'rif. Jadi dia jadi apa? Dia merujuk kepada seakan-akan menjadi sifat ataupun nama bagi nama Allah. Baik, tetapi kalau datang dalam bentuk sifat, maka tak mengapa. Baik. Kalau bagi nama Masjid Baitur Rahman, boleh, harus. Tak menjadi masalah. Dia tak jadi isu sebab dia ada idhafah. Baitullah kan, macam contoh Baitullah. Masjid Baitur Rahman, tak menjadi masalah. Masjid Rumah Ar-Rahman. Kerana memang masjid memang rumah Allah kan, memang buyutullah. Allah Ta'ala itlaqkan masjid-masjid adalah buyutullah, yakni rumah-rumah Allah. Iaitulah apa? Idhafah li tashrif. Untuk apa? Untuk kita kata apa? Untuk pemuliaan dan juga li tashrif, sandaran yang berbentuk kemuliaan. Jadi tak menjadi masalah kalau meletakkan nama Masjid Baitur Rahman, tak menjadi masalah. Sebagaimana penisbatan Baitullah il Haram dan sebagainya. Baik. Jadi kesimpulannya Ar-Rahim, Allah Ta'ala sifatkan makhluk, ada Allah Ta'ala sifatkan dengan Rahim, antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala utuskan membawa rahmat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah rahmat. Pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah rahmat Allah. Maksudnya kepada manusia, kerana Allah Subhanahu wa taala nak memberi petunjuk kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sebab itu kalau kita lihat di sini apa yang kita boleh dapat di sini berkenaan dengan penamaan tadi, iaitulah nama Ar-Rahman khusus untuk Allah, tidak boleh dikongsi dengan makhluk, tidak dinamakan makhluk dengan Ar-Rahman, tidak disifatkan juga dengan Rahman. Kita tak boleh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahman, tak boleh. Sebab apa? Sebab khusus Rahman ini khusus untuk Allah. Sama ada sifat ataupun nama kita tak boleh itlaqkan kepada manusia. Sama juga kita tak boleh bagi nama kepada makhluk dengan nama Rahman ataupun Ar-Rahman. Tak boleh. Kalau kita nak letak, mesti kena letak ta'bid. Abdul Rahman, Fadlur Rahman, boleh untuk letak nama anak. Kalau nama tempat tadi
yang aula adalah kita tidak meletakkan nama Ar-Rahman kecuali dengan dengan kita kata idhafah, penyandaran. Contoh macam Masjid Baitur Rahman tadi. Baitur Rahman sebab dia idhafah, dia ada sandaran, so tak menjadi masalah. Yang tak boleh, yang lebih elok untuk kita tinggalkan adalah tadi kita kata tak perlu kita bagi Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman kan. Lebih baik letak Baitur Rahman ataupun Masjid Baitur Rahman atau Masjid Ibadur Rahman ke, tak menjadi masalah. Baik. Itu antara apa kita kata isu berkenaan dengan penamaan. Baik. Kemudian yang terakhir kita nak lihat athar al-iman bihadzainil ismain. Kesan ataupun tuntutan dan kesan kita beriman dengan sifat rahmat Allah. Sifat yang rahmat yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Jadi kalau kita lihat sifat Ar-Rahman ataupun nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, terkandung di dalamnya sifat rahmat. Dan kita dah bahaskan tadi perbezaan antara Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi ianya merujuk kepada apa? Sifat yang sama. Rahmat Allah itu memang adalah sifat yang thabit, sifat yang hakiki, bukan sifat majazi. Ini yang kita kena faham. Kerana di sana ada pendapat, antaranya pendapat Mu'tazilah, yang antaranya Az-Zamakhsyari dia kata apa? Dia kata rahmat ini majaz. Fi haqqillah ta'ala, pada hak Allah Ta'ala dia kata majaz. Apa maksud majaz? Maksudnya dia kata bukan hakiki lah, bukan hakikat. Dia hanyalah apa? Hanyalah perumpamaan. Hanyalah majaz dia kata, bukan hakiki. Baik, ini sebenarnya adalah apa? Pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah. Sebab itu kalau kita tengok balik, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ada membantah pendapat ini dengan panjang lebar di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Itu boleh kita rujuk lah. Itu pendapat yang kita kata batil. Dan kita tak mau bahas panjang tentang membantah pendapat yang batil ni, kerana dia akan jadi kita takkan dapat faedah daripada kita nak tengok dari sudut asar, kesan dan tuntutan untuk kita beriman. Itu mungkin kita boleh buat tajuk khusus yang lain lah. Tajuk maksudnya macam mana kita nak faham penyelewengan ahlul batil di kalangan ahlul bid'ah dan sebagainya, di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya, berkenaan dengan pemahaman mereka terhadap sifat-sifat Allah. Itu mungkin kita boleh buat pada tajuk yang lebih khusus. Baik. Kalau kita tengok sifat rahmat Allah ni, maksudnya dia adalah sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita nak tengok dari sudut tuntutan, apa yang kita kata apa yang kita perlu lakukan, ataupun apakah kesan yang nak kita lihat dan yang nak kita praktikkan dalam kehidupan kita daripada keimanan kita terhadap nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama kita kena faham, kita perlu melihat dan meneliti akan apa athar rahmat Allah ini, kesan-kesan rahmat Allah ke atas makhluk. Sebenarnya ini antara perkara yang sangat jelas. Sejelas kita kata matahari, sinaran matahari, yang kita kata tak mungkin lagi kita tak jelas lagi. Maksudnya dia adalah perkara yang sejelas-jelasnya, yang kita boleh nampak kesan rahmat Allah pada diri kita, pada makhluk. Jadi kalau kita lihat kesan rahmat Allah ini sangat banyaklah. Antaranya apa yang kita sebut sebagai apa? Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, inna zuhuru hadhihi sifah fil wujudi ka zuhuri athari sifati rububiyyah wal mulk wal qudrah. فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء كما أن الموجودات كلها شاهدة له بربوبية التامة الكاملة. Sebagaimana kita dah bincang sebelum ni tentang apa rububiyah Allah, ketuhanan, sifat ketuhanan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang terzahir di atas alam ini, yang kita dapat lihat dalam tubuh badan kita, pada anggota badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Taala perintahkan supaya kita melihat pada diri kita sendiri.
kesan-kesan rahmat Allah. Bagaimana anggota badan kita tercipta, bagaimana kita ini proses kejadian manusia, bagaimana semua itu adalah kesan rahmat Allah. Bagaimana kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan bayi yang keluar daripada perut ibunya, tidak kira sama ada manusia ataupun binatang. Kalau kita lihat rahmat Allah, bayi yang keluar daripada perut ibunya, daripada rahim ibunya itu, maksudnya kita tak akan dapat lihat apa yang kita kata kekurangan rahmat Allah itu. Contohnya kita lihat unta ataupun kuda apabila melahirkan anak, apabila dia mengeluarkan anaknya daripada perutnya, apabila dia bersalin, binatang, apa yang akan berlaku? Termasuk rahmat Allah, dia tak akan pijak anak dia, dia akan jilat anak dia akan bersihkan anak dia. Begitulah juga manusia, kita tak akan dapat lihat apabila lahirnya seorang anak yang keluar daripada perut ibunya itu akan hempah dia ke, baling dia ke, kan? Dia pasti akan apa? Dia akan mengasihani. Itu adalah contoh kesan rahmat Allah. Dan banyak lagi kesan-kesan rahmat Allah ni, sangat banyak. Sebagaimana banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, kepada manusia semua, yang Allah Ta'ala kata, kalau kita nak kira nikmat-nikmat Allah ni, kita tak akan mampu untuk mengiranya. Kita tak akan mampu untuk mengiranya, kerana banyaknya dan luasnya nikmat Allah. Begitulah juga luasnya rahmat Allah. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Luasnya rahmat Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat, termasuklah rahmat Allah adalah pengutusan Rasul. Termasuklah pengutusan rahmat Allah adalah pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul adalah rahmat Allah yang mana kalau kita lihat, dia memberikan petunjuk kepada manusia, dan itulah kesan rahmat Allah. Allah mengutuskan Rasul supaya manusia dapat menerima petunjuk, supaya manusia mengetahui jalan yang mana mereka nak ikuti, jalan yang lurus, supaya mereka tidak tercari-cari jalan yang mana satu yang mereka nak ikuti. So dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Dan dengan rahmat Allah jugalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga agamanya ini, menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran di dalam dada-dada hamba-hambanya yang menghafalnya, menjaga Al-Quran ini daripada diselewengkan oleh musuh-musuhnya dan sebagainya. Itu juga adalah bentuk rahmat Allah yang sangat banyak. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, misalnya Allah Ta'ala mulakan dengan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. So Allah mulakan apa? Dengan menyebut namanya Ar-Rahman, kemudian Allah sebutkan antara rahmat Allah yang kesan daripada rahmat Allah, Allah mengajarkan kita Al-Quran, 'allamal Quran. Maksudnya Al-Quran ini adalah rahmat Allah yang paling utama. Sebab Allah Ta'ala mendahulukan pengajaran Al-Quran, 'allamal Quran, kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian kepada umatnya. Ini adalah rahmat Allah, kesan daripada rahmat Allah, daripada sifat yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian barulah Allah Ta'ala sebut khalaqal insan, iaitu Allah mencipta insan, mencipta manusia. Masuklah rahmat Allah adalah Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Baik, jadi kalau kita lihat, ini antara perkara yang kita perlu lihat, antaranya keluasan rahmat Allah. Bagaimana kita nak tahu keluasan rahmat Allah? Iaitulah dengan kita meneliti ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syar'iyah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ayat-ayat kauniyah iaitulah alam ini yang terbentang luas, yang kita boleh lihat dan boleh kita capai, gunung ganang, bukit bukau, lautan yang ada, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, binatang, haiwan dan diri kita sendiri. Kesemuanya ini adalah apa kita kata, antara wasilah yang boleh mencapai, memberikan kita untuk mencapai keluasan rahmat Allah. Dan itu antara tuntutan daripada sifat kita beriman dengan nama Allah, sifat yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iaitulah kita perlu mengakui akan rahmat Allah yang luas, dan pengakuan kita itu datang setelahnya dengan apa? Dengan kita mensyukuri akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa dah habis waktu. Baik, ada soalan? Kalau ada soalan, baik, insya-Allah pada esok kita akan lihat berapa lagi baki berkenaan dengan rahmat Allah ini. Antaranya kita nak lihat rahmat Allah mengatasi kemurkaannya, dan juga kita nak lihat bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan apa bila kita kata apa,
rahmat itu kita katakan pada manusia, Allah Ta'ala sifatkan rahmat ini ada pada manusia. Apa yang dimaksudkan rahmat daripada manusia? Dan kita kita yang paling penting sekali, kita nak lihat apakah sebab yang boleh membawa kepada rahmat Allah. Apakah perkara yang boleh membawa kita kepada rahmat Allah. Baik, ana rasa kalau tak ada soalan, insya-Allah kita sambung pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.